A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatul muttaqin wala udwana 'ala ilal zalimin. Wassalatu wassalamu rasulihil amin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri walul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyul azim. Allahumma salli ala Muhammad. Wow, hari ini Johan orang pertama menyapa Taubat ialah Patch Adam Story. Dahsyat ya, tak pernah berlaku ni. Tahniah ya, Patch Adam Story. Jeffrey Jami'an nombor 2. Lepas tu Puan Hajar Zainun daripada Canberra, Singapura nombor 3. Harul Hazri, Fauzia Maknayan, Lady Bird Move On nombor 5. Tahniah. Wow. Zulfarid, ni orang baru ni, cepat nak bergaya ni ya. Nur Jilana Muhammad Yusof, Puan Zainal Zainun tadi, Azrul sudah. Kepada siapa ni? Rashidah Syamsuddin, tahniah. Fuada Rozlan, payah nak sebut ya. Johan Hans Hazrina Rosli, Jawada pun dah wujud. Terima kasih Jawada, terus ya ikut Jawada. Dia akan berhubung kepada lebih 10 sahabatnya. So Taubat pun nak galakkan semua ya, sahabat yang dapat bersama ni, cuba WhatsApp dan share dengan lebih 10 orang sahabat anda ataupun WhatsApp group anda. Tengok berapa banyak pahala percuma kita dapat ya. Terima kasih. Siapa Tina tadi ya? Sam Steady ya. Sam Steady dah ada. Asma Makno, ni pun jarang jumpa ni ya. Siapa lagi? Asra Zarina, Aniza Aisyah ya. Iza Haiza, ni orang macam orang-orang baru je, tak perasan ya. Syariani Ibrahim, ni pun jarang berlaku ni, tak nampak ni. Salbati dah selalu. Dalila Ismail ada juga selalu. Syamsina Saad biasa ya. Fauziana ada. Romina Minawar ya. Ghafur Nur, ni pun jarang ni ya. Lepas tu Suhaili Hamid. Siapa tadi tu? Johar Joib, Najah Husna. Johar Joib lewat Johar sini ya. Tak, sebenarnya Taubat yang awal. Taubat awal 5 minit daripada biasa, sengaja ya. Ros Kartini, nak tengok siapa yang akan awal bersama Taubat. Muhammad Zamri. Lepas tu Beta Zul, Norfifa, Wong Jowo pun top 30 lah ya. Terima kasih. Syahira Rahman, Aidah binti Muhammad Kasim ya. Khairul Haryadi, Mita Asrita, Syahira Rahman ya. Siapa? Yati Setia, Cik Nun Abu Bakar, Mariam Hab ya. Saidih Lamid pun dah masuk. Terima kasih sahabat dari Sabah. Cik Ikin, Takeshi, Mulminah ya. Miza Deni, Mamunah Cenak. Kalau boleh ya, Tok Abah nak tahu di mana lah, dari mana you all ya. Tok Abah jarang nak tahu you all datang mana, kecuali mereka yang bagi tahu Tok Abah, Johor Bahru sudah ada ya, Kota Baru sudah ada, Lahad Datu dah sampai ya. So why not you beritahu Tok Abah di mana anda berasal ya. Anda ni dari mana ya. Fadila dari mana, Tok Abah tak tahu ya. Baba Hasan, Kok Tut Molin tahulah daripada Sabah ya, sebab dia dah beritahu Tok Abah ya. Azni ya. Azni ya. Lepas tu Erin Chah Yusof, Rohaiza Basir, Aida Aziati ya. Anda semua dari mana? Cuba bagi tahu Tok Abah ya. Sambil-sambil ya. Kok Tut tadi terima kasih. Saidi Lamid tahu dari Sabah juga. Kok Tut, Saidi, Abdul Samad, Intan Sumaya pun tak tahu Tok Abah tak perasan dari mana sebenarnya. Terima kasih Intan ya, yang selalu share dengan sahabat-sahabat, ramai sahabat. Muhammad Reza, Daimah Jumaat, Sabri Das, ini semua kawan-kawan setia ni. Jasni Ahmad, timbul baru ya. Lewat sikit Jasni, tak. Awak tak lewat, kami yang cepat. Fuad Syafi'i, Olin Kitchen. Olin Kitchen pun adalah sekali nampak ya. Ni rare. Where are you from guys? Please tell me. Syarifah Azizan kata dari Baling Kedah ya. Muhammad Reza dari Subang Bestaria. Kan sedap cerita. Aniza Syah dari Ala Kesian, dari Parit. Yalah comot lah dia. Tak. Gurau. Takkanlah buat. Ni sahabat ni dari Brunei. Mana tadi tu? Sentul pun dah hadir. Saya Fuazah dari Seremban ya. Muhammad Ali Hasan, ni tadi memang tahu ni. Muhammad Ali Hasan ni memang sahabat dari Brunei ni, selalu kita tahu apa perasan ya. Sentul dah hadir ya. Siapa ni? Aida Sarina dari Langkawi, tu dia. Abdul Samad daripada Sempurna, sama macam apa nama Ustaz Abdul Samad ya. Sempurna Nuriza ya.
Jiah Adnan, Siti Talib Fauziah dari Kuala Selangor. Walah, Fauziah makna yang Kuala Selangor kita, ya. Siapa ni? Fatimah dari Indonesia, Solo. Dari Solo. Syahira Rahman dari Perlah Datuk. Tahu apa tak perasan tu? Ni geng-geng anu tu. Cikgu apa nama? Mokhtar Nordin Al-Rizq Nurlipah Puchong Selangor. Nurlipah Selangor, ya. Batrisha daripada Putrajaya. Yusmin daripada mana tak tahu, ya. Raja Zaimah dari Singapura. Terima kasih, ya, sahabat dari Singapura, dari Brunei, ya. Telekung Alina, ya. Hisha Madinah. Oh, dah 200 orang macam dah, ya. Zanaria daripada Keluang Johor. Oh, Keluang Woman, ya. Baba Hasan Seremban rupanya. Oh, Cik Non Port Kelang. Oh, tempat kita lah, ya. Kafrizul tahu dia JB. Yayan Hafiz dari Shah Alam. Hafiz Syarafi, terima kasih. Syarifah Zahra tak tahu dari mana. Oh, Siti Afsah Kula, Kota Baru, ya. Kota Kinabalu. Ingat orang Semenanjung, ya. Okey. Hamidi Ngatiman. Waduh, pengerang. Hamidi Ngatiman, ya, kompom lah geng saya, ya. Ya, Arab lah. Peter Tan, where are you from, Peter? Itu Peter Tan, ya. Tolong beritahu saya, Peter, where are you from? Ya. Latifah Abdullah. Ni Labuan. Mamian dari Mamian Labuan. Aniza Manja orang Kelang. Kita orang Kelang tau. Orang Kelang comel-comel, ya. Okey. Aniza pun dari Kelang. Siapa ni? KL, ya. Yusmin orang KL. Ajma tak tahu dari mana. Ya. Siti Afsah kata jangan lupa setengah subuh, ya, betul. Oh, Patch Adam dari Sandakan. Yeah. Wah, Patch Adam dari Sandakan. Alah, Lina J dari Kajang. Alah, dekat dengan kita. Kita kat Bangi. Ya, Zahra Muhammad Nur. Ya, so mana ni? Ya, Alam Ahmad. Salina. Ya, saya dari Jawa Tengah. Salwati, Salwati Jawa Tengah. Oh, ingat dari KL. Salwati Uti. Betazul dari mana tadi? Terlepas tadi, ya. Nanti tak pandai cek kemudian, ya. Weng Sali Sabah. Zidah Aziz. Oh, Pilah. Pilah, orang Pilah. Jambatan Bosi, ya. Okey, dari Pahang. Siapa ni dari Pahang ni? Hafiz Kuantan. Ya, Hafiz Kuantan Pahang lah, ya. Lepas tu Eda Idrus pun daripada Pahang juga. Ni siapa ni? Sri Iskandar, Nuraini Makrifin. Tu dia orang Perak kita, ya. Mana ada Peter dia daripada Peter daripada Shah Alam, dia kata. Afnan Tiang 2 Melaka. Afnan selamat, ya. Nur Melisa Ceras, tak apa, terima kasih. Fatimah Jaafar orang Penang, tu dia, ya. Syahrul Shah Belut, Kota Belut, Sabah. Belut aja, Kota Belut. Tak apa, mata kan bagi-bagi, ya. Ajma daripada Sariki Sarawak. Oh, bagus, sedap dia punya nenas tu, ya. Jamilah Soleh, ya. Ni nama ni Zulina Maisa. Dia KL lah kot. Syida Love, ya, KL. Iris Putri dari mana ni? Tak sebut, ya. Rahman Ahmad daripada Damansara, ya. Dan yang lainnya. Nanti tak akan tengok, ya. Terima kasih. Dah ramai yang masuk kelas. 294 yang share. 257 masuk kelas. Terima kasih. Tolong keep on sharing with your friends so that many will benefit. Topik kita ialah sambung, ya. Bagaimana menangani suasana kerja yang toksik. Bagaimana menangani suasana yang toksik lah. Sama ada di rumah, di tempat kerja atau di mana anda berada. How to deal with toxic environment. Sebab sahabat dari Brunei bertanya pada Tok Abah 4-5 hari yang lepas. So Tok Abah terpanggil untuk kongsi, ya. Bagaimana nak menangani suasana yang toksik. So it's a good question. And many people they become toxic because of the environment. And yet I keep telling people, I keep telling myself and my kids also, don't be ikan tongkol, ikan kelisa. Not ikan kelisa lah. Ikan kelisa, ikan air tawar, ya. Ikan tongkol, ikan siakap, ikan parang, ikan apa ni, keruba, ya. Ikan keruba, ya. Tak kisahlah ikan apa di Laut Masin. Tapi walaupun bertahun-tahun kita berenang kat Laut Masin, kita tak jadi masin. Ikan tak jadi masin selagi tidak mati, ya. Ikan pari takkan masin selagi tak mati, baru jadi ikan pari masin. Zaman dulu-dulu ikan pari amat murah, jadi dijadikan ikan masin sebab tak laku. Tapi sekarang ikan pari sangat murah, mahal, ya.
Ikan kembung dulu pun 10 sen sekati, 10 sen 600 gram. Masa tu apa kecil. Banyak yang jadi ikan kering. Murah sangat kan? Tapi sekarang, Masya Allah, dulu orang beli ikan kembung berkati-kati, berkilo-kilo lah ya. Untuk apa? Untuk bagi makan kucing. Direbut bagi makan kucing. Punya murahnya ikan kembung dulu. Sekarang siap kau. Kucing nak dekat pun kena halau. Panas. Kucing dibagi timun. Kucing dibagi timun instead of ikan. Pelik betul orang sekarang. Kucing pun pelik. Kucing pun gaul kepala. Kesian. Kuris-kuris kepala kucing sebab gaul kepala. Orang bagi timun, bagi kobis. Gila betul lah orang ni kata. Aku makan timun. Ya, tapi ada kucing yang suka makan timun. Tuan tengok satu video, ya, kucing tengah relax letak timun sebelah, dia melompat. Dia ingat macam ular ke apa ya. Gamaknya lah ya. Cuba tanya kucing, kenapa mereka melompat. Baik, so topik kita pagi ni ialah bagaimana nak mengenai suasana yang toksik. Ingat, ikan tak ada otak, maaf ya, bukan memberi ikan yang tak ada otak lah, no brain lah so to speak. And yet they can cope with the bukannya toxic, very saltish environment. Pak masin, samalah macam toksik ya. Tapi mereka pula, ikan-ikan ni tak jadi masin ya, selagi belum mati. Jadi mu dan ambo selagi kita belum apuh. Sebelum kita meninggal dunia, janganlah kita berubah ikut persekitaran. Kau dah mati apa nak buat? Orang, kalau kita meninggal dunia, orang alih ke mana pun jenazah kita, kita tak boleh nak buat apa-apa. Ya, kita ikut persekitaran. Betul? Betul. Justru, guys, don't be influenced by the environment. You be the influencer. Itu sekarang kat Facebook, ramai influencer kat social media, banyak influencer. You be the influencer of the environment. Bagaimana? Kita bincang lah ni. Dan program kita dibawakan oleh, seperti biasalah ya, Tok Abah pun dah berpeluh ni. Pagi-pagi berpeluh. Sebab dah kena, ni dia, premium cokolate. Tok Abah baru ada 5 teguk. Ya, berpeluh sikit. Bawah aircon guys, bawah aircon. Tengok bersemangat ya. Tok Abah tidur malam tadi cepatlah. Tak macam biasa 12.30 dah siap-siap, 1.30 Tok Abah tidur lah. Berbanding pukul 2.30, pukul 2.30 ya, sebab malam tadi ada dinner dengan keluarga ya, dengan anak cucu seronok sangat. Dan pukul 12 cucu, salah cucu tak boleh tidur dengan Tok Abah sebab video call ya. Denny Zena dia kena video call dengan Tok Abah sebelum dia dapat tidur. Lepas tu dia tenang, mudah-mudahan lah ya. Mudah-mudahan dah tak kacau lagi. Mudah-mudahan dia dapat tidur dengan nyenyak. Denny, dia kalau jumpa Tok Abah mesti buat malu. Lepas tu nak dukung, kau tak dukung, dia mengajuk kecil hati. Subhanallah, luar biasa. Setiap cucu ada personality masing-masing. So ya, Premium Cokolate link ada kat atas tu, kat komen kat atas tu ya. Cikgu Nazri sangat dah masukkan komen pin kat atas. Jom ya, dapatkan ni dan see how you change your life. Bukan your life changes, you change your life. You change your life so that you become a better person, a new person. Keep on changing. Remember, be a new person every day and compare yourself with yourself yesterday. Don't compare yourself with anybody on earth. It is fruitless. It is no use, of no benefit comparing yourself with others, because everyone is endowed with all the X factors. They are fantastic. They are unique. They are, kata orang tu, customized by Allah, by God for you. You are great, guys. You are very great. You are an asset to the world. Therefore, Allah give you all the endowment of being a successful, a fantastic person if you know your resources, your X factor. So, each and every one of us, we are all great, fantastic. Bukan sombong lah, guys. Itu sebabnya Tok Abah cakap orang putih, not to make you understand, just to impress. Then I can speak English. Sajalah, seronok pagi-pagi buta. Ni belum habis subuh tau. So, yang belum sedekah subuh, kejap, berhenti kejap. Go, capai duit ke apa yang ada, masukkan. Biar banyak, asalkan ikhlas. Make it an everyday practice ya. Sedekah subuh, hadiahkan pahalanya untuk orang-orang yang tersayang yang masih hidup atau sudah tiada. Dan berdoalah untuk selesaikan sebarang masalah ataupun mengubah situasi ya. Ud'uni astajib lakum, engkau minta aku perkenan, firman Allah. So jom berdoa. Salah satu doa yang sangat mustajab, doa waktu sedekah. Dan sedekah yang paling afdal, sedekah subuh. Habis sedekah lain tak bagus ke? Anytime sedekah is good. Sebab sedekah subuh sangat-sangat digalakkan ya, para ulama kata, because pada waktu subuh turun 2 malaikat yang akan mendoakan kita yang bersedekah dan menangkap doa kita untuk dibawa kepada Allah untuk dikabulkan.
Wow. Ya. Alright. So, tanya. Dan program kita dibawakan oleh ni dia. Tok Abah dah seronok sangat dia. Semalam ada orang sebut ya, daripada hospital ada, daripada bank negara dah akan join, daripada LADA 40 orang, daripada pejabat-pejabat kerajaan dan swasta, daripada persendirian pun ada nak join Tok Abah pada Selasa depan. Today is Selasa, ya, 15 hari bulan 2. Tok Abah ada appointment dengan pejabat air untuk adalah syubil sikit. Yang ada mungkin salah teknikal. Tok Abah kena bayar banyak, ya. Tapi sebenarnya rumah tu dah tak guna pun, mungkin ada kebocoran ataupun whatever, kesilapan. Tok Abah akan pergi ke pejabat air. Kenapa nak share ni? Supaya orang pejabat air, orang Syabas kalau dengar bersedia untuk bantu Tok Abah. Ya, orang tua bangka ni muka pun muka 8 asnam, muka welfare. Bantulah orang tua ni. Ya, dia tak akan ada hanky-panky, tak ada pembohongan, tak ada kata orang tu trik-trik semua. Lillahi ta'ala, bantu orang tua ni. InsyaAllah you selamat dunia dan akhirat. Bukan bantu orang tu ni. Kita bantu orang dengan ikhlas, Allah bantu kita. Itu janji Allah melalui Rasulullah SAW. Allah akan tolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. So, pada 23 hari bulan 2, next Tuesday, 1 week from now, from today, guys, yeah, I will set up I will conduct a webinar. Ya, bagaimana nak meningkatkan produktiviti. Rupanya orang nak tunggu perkataan produktiviti. Memanglah program Tok Abah semua untuk produktiviti diri ataupun family ataupun organisasi. So bagaimana nak meningkatkan produktiviti dengan motivasi dan seronok bekerja. So niatnya apa? Produktiviti. So boss, please send as many as possible your staff to my webinar. Ya, you have 1 week, guys. Janganlah last minute. Kesian Cikgu Nazir my staff, ya. Dia sekarang last minute. Program pukul 10, pukul 8, pukul 9. Orang masih menderu-deru nak register. Kan kalang kabut pakcik tu, beruban waktu muda-muda. Umur dia tak sampai 30 lagi. Takut beruban. Kesian, ya. Dia pun baru ambil booster. Jadi kesian. So please register awal-awal. Boss, hantar your staff. Bagaimana nak meningkatkan produktiviti punya staff melalui motivasi dan keseronokan pekerja 23 Februari. Tok Abah bubuh banyak tips yang sangat magical dan miracle, dan Tok Abah excited nak share. 23 hari 2 pukul 10 pagi sampai 1 tengah hari. Kenapa hari kerja? Because we want the organisation, the majikan, the employers to sponsor their staff. It's part of in-service training, on the job training. It's part of your training requirement. Begitu, ya. Sebab pemimpin yang hebat bukan nak mencari followers. Pemimpin yang hebat nak membantu orang lain jadi pemimpin. One of the ways is hantar your staff, orang yang awak pimpin, kepada program-program ilmu. This webinar is online about 3 hours. It is very interesting, dan Tok Abah dah buat program yang kurang lebih sama sejak 30 tahun yang lepas. Berpuluh-puluh ribu, mungkin ratus ribu yang telah benefit. Tok Abah tak study lah, ya. Tapi ratus ribu possible. Yeah, for the past 30 years. But this year kita punya modul sudah di upgraded, updated, ya. Memang kata orang tu dah di refurbish, diperbaiki, refurbish kau. Tok Abah ada perbaiki bubuh yang terbaru. Ada doa-doa baru pun yang Tok Abah baru hafal lah. Pagi tadi lepas subuh pun Tok Abah baca bersama Tok Mak doa baru yang Tok Abah baru hafal, untuk membuka semua pintu kehebatan dengan izin Allah. Come. So please, excited, seronok, ramai yang dah mendaftar, ya. So staff yang bekerja, tak anda yang sudah pencin, bagi tahulah anak buah ke WhatsApp group, anak saudara, anak jiran, ya, ataupun siapa-siapa yang you kenal untuk join webinar Tok Abah pada Selasa depan. Ya, bagaimana nak menaikkan produktiviti dalam organisasi melalui motivasi dan keseronokan bekerja. Seronok, dan insya-Allah akan membawa perubahan, dengan syarat anda sendiri berubah. Tok Abah facilitate you, share all the points and the tips and the ways and means and the methodology, the uslub untuk berubah. You guys kena berubah. Dan of course program kita sentiasa dibawa oleh tabung korban. Jom kita menabung untuk berkorban atau akikah di negara kita sendiri musim ini, insyaAllah, tahun ini insyaAllah, sama-sama, ya. Tok Abah dia punya duta, dia punya penasihat tabung korban. Fantastic, ada panel syariah, ya, no hanky-panky, semua clean and efficient insyaAllah. Come berkorban, berakikah dengan kami, dengan Tok Abah tahun ini, ya. Ataupun mungkin tahun depan kau tak cukup lagi dia punya jumlah simpanan ataupun tabungan, no problem. Tapi niat kita Allah dah tahu. Kok kita meninggal dunia sebelum dapat berkorban pun dapat pahala penuh, sebab dah pasang niat, dah usaha menabung, insya-Allah. Alright.
Let's go. 363 orang dalam kelas. Nice number. 363. In class, 581 dah share. Wow. Ya, 467 komen. Ya, Cik Otah, ya. Dari mana ni? Cik Olah. Cik Otah. Cik Olah. Tak sebut dari mana. Ya, Siti Afsakula ni daripada Sabah tadi, ya. Salwati, Uti tadi. Tabung korban pun ada. Oh, ni. Oh, bukan. Ingat dia datang mana, ya? Sofia Taha, dia tak sebut di mana dia datang, ya. So tolong untuk mereka yang baru, untuk mereka yang beri salam pada Tok Abah jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mereka yang ucap good morning, I say good morning to you. May Allah bless us all. Okey, bagaimana kita nak menangani suasana yang toksik? Bagaimana kita nak menangani suasana toksik? Of course, I mentioned yesterday, poin yang pertama. Kalau kita dalam keadaan yang toksik yang boleh membunuh semangat kita, yang kita datang kerja pun ataupun masuk tempat tu kita tak bersemangat, kita tak seronok, kita tak bermotivasi, kita ada gut feeling yang negatif, gerak batin yang tak sedar, what are you supposed to do? Nombor satu ialah check, adakah kita juga menyumbang kepada toxicity to the environment. Jadi maksud taubat ialah kalau kita ada benci menarik benci. Kalau kita banyak fed up menarik fed up. Kalau kita banyak kata tu sifat-sifat negatif, saya takut kita akan menarik benda-benda negatif kat kita. Yeah, because it takes a thief to catch a thief. Yeah, penyamun kawannya penyamun. So malam tadi Tok Abah sambil tengok apa filem-filem apa entah Tok Abah tengok sambil minum, ya. So Abah tengok, ya. Kata seorang Kapten apa nama border patrol, dia kata apa? Kita semua musafir di atas muka bumi ini. Ini samalah pandangan orang Islam pun, kita semua adalah we are all travelers on this earth. Kita ni semua musafir. So sambil-sambil kita bermusafir di dunia ini, jom kita tinggalkan kesan, tinggalkan legacy. Be the best, be an asset to the world, add value to the world before we really go back to Allah. Yeah, okay. So malam tadi Tok Abah tengok juga Rise of the Legend. Bagus juga cerita tu. Ada Semo Hang ada, ya. So apa nama? Rise of the Legend. Cerita tahun lepas kot. Sajalah tengok cerita kungfu. Lepas tu apa kata hero? Masa dia kecil, ya, dia dah cuba nak jadi yang terbaik. Bapak dia seorang yang baik, seorang doktor tabib, ya. Dia menolong tapi bapak dia pakar self defense yang hebat. Why am I strong? Dia cakap pada kawan-kawannya, because I told myself so. That was to me profound statement daripada seorang budak yang dipegang sampai dia dewasa. Kenapa aku kuat? Sebab aku kata pada diriku begitu. Why am I strong? Because I told myself so. Why am I successful? Because I told myself so. Apa kata Henry Ford? If you think you can, you are right. If you think you cannot, you are right. Itu kata Henry Ford. Apa sabda Nabi SAW? Mafhumnya, Allah bertindak seperti mana yang kita fikirkan. Jadi kalau kita kata, aku insyaAllah boleh berjaya, budaknya Nabi SPM, aku akan berjaya dapat 9A insyaAllah. Anda atas jalan yang betul untuk dapat 9A. Because Tuhan bertindak seperti mana yang disangkakan oleh hambanya. Sebab apa yang awak sangka dan awak terjemahkan dalam perkataan, aku kuat insyaAllah, aku sihat insyaAllah, aku mampu melawan COVID ke, penyakit ke, masalah ke, insyaAllah, yes you can. Itu namanya ubat pertama dalam diri kita, kata seorang sahabat saya, pakar psikiatri Malaysia, ya, Profesor Hatta Syahrum, my classmate lah, ya. Dia kata apa? Semua ubat untuk semua penyakit kita ada dalam badan kita. Tok Abah berforum dengan beliau lebih kurang 30 tahun yang lepas. I still remember his statement. All the remedy, the medication, yeah, the ubat for all our sicknesses is inside our body. But many of us don't know how to use it. Apa contoh ubat? Contoh ubat yang power. Dalam diri kita ada seketul daging. Kalau seketul daging itu bersih, sehat satu badan. Faham ke faham? Of course faham. Itu ubat pertama yang power. Tuhan bertindak apa yang seperti mana kita sangkakan. Yes, aku akan dapat melawan penyakit ini.
yang munasabah lah. Dah awak dah memang aksiden putus kaki. Tak, aku tak putus kaki. Aku tak putus kaki. Aku dah putus kaki. Dah putus tak kaki dah tak ada. Jangan kata masih ada. Kau janganlah loya buruk. Fadlah kamu kata Tuhan bertindak. Iyalah munasabah lah. Logik sikit lah. Ya, benda dah tak ada lah. Ya, gitu ya. Of course, ada kaki palsu ya. Bukan nak menghina, bukan nak mengejek-ejek, bukan nak mensenda siapa-siapa yang please ya, please. Tapi Tok Bah bagi contoh. Mungkin contoh tu tak berapa cantik, tak berapa sensitif. Tok Bah minta maaf. Ya? Okay. So itu dia yang Tok Bah dapat malam tadi. Dan malam tadi juga Tok Bah dapat ilham. Bagaimana sebab Tok Bah dengar menantu kata, oh budak-budak akan pergi balik sekolah 21 hari bulan Mac. Mereka akan masuk sekolah balik insya-Allah. So Tok Bah terfikir macam mana ya nak merangsang semua pelajar ya, jom balik sekolah dengan riang dan cemerlang. That was my idea malam tadi, dapat ilham. Dan Tok Bah tak pernah buat ya. Tok Bah akan buat satu program insya-Allah pada 19. Ni belum lagi diwar-warkan ni, saya nak bagi hint. Ya, Tok Bah akan buat satu program pada 19. 2 hari sebelum buka sekolah. Bagaimana nak balik ke sekolah dengan riang dan cemerlang. So Tok Bah bagaimana nak revamp diri. Dan Tok Bah dah banyak dapat idea yang luar biasa. Bermula dengan apa sebab pelajar kurang bermotivasi, kurang cemerlang, kurang bersemangat nak pergi sekolah. Apa puncanya? Kita cari dan Tok Bah dah dapat berpuluh-puluh ya punca yang kita boleh kongsi. Magical lah, magical. Bila dah faham punca masalah, semua masalah insya-Allah dapat diselesaikan. Insya-Allah. So bagaimana nak balik sekolah dengan riang dan cemerlang? Program yang Tok Bah akan buat. Ya tak salah 19. Kenapa tak buat lebih awal? Rupanya ilmu yang kita ada kena diamalkan dalam masa 48 jam. Kalau dalam 48 jam tak amalkan, dia akan terpadam. So tu sahabat tak nak buat program ya seminggu sebelum start sekolah sebab dia seronok, dia faham tapi dah seminggu kat rumah tak diamalkan, dah terpadam. Semangat pun terpadam. I don't want that to happen this time around. So 2 hari sebelum buka sekolah kita bagi bagaimana nak seronok, nak ceria, nak cemerlang ya, nak bersemangat pergi sekolah dan kesannya cemerlang. Because when you are happy, you will produce your best. Itu sebabnya kenapa pelajar tidak riang ya. Jom kita pergi sekolah, balik sekolah dengan riang dan cemerlang. Dengan girang dan cemerlang. Mesti girang dulu, excited, seronok. When you love what you do, you produce your best. You become a legend when you love what you do. Gitu ya. So bagaimana balik pada isu kita, bagaimana kita nak menangani suasana yang toksik? Nombor 1, overhaul diri kita. Sebab bila kita berubah luar dalam secara komprehensif, holistik, Tuhan akan ubah persekitaran kita. Itu sebenarnya bila persekitaran toksik, awak jadi orang baru yang luar biasa. Mudah-mudahan getaran aura karisma dari awak akan mengubah sedikit-sedikit dengan izin Tuhan persekitaran. Be a contributor of positive vibes rather than increasing the toxicity of the environment. Dalam orang banyak benci dalam tempat kerja awak, banyak gosip, banyak benci, banyak tak bersemangat, awak pun sama juga suka gosip, banyak benci, membenci, fed up, memedap ya, dan gosip menggosip, awak masuk campur, anda telah menambah ketoksikan aras toksik persekitaran anda. Be someone who give a positive impact. Berkata Ali radhiyallahu anhu, jadilah orang baik kalau awak ada kat tempat kerja, orang suka, orang seronok, orang bahagia because you are there at work. Jadilah orang yang baik bila awak ada, orang suka. Bila awak tak ada, orang rindu. Bila awak mati, orang tangisi. Jangan jadi orang yang kalau jadi orang jahat, kata Ali, kalau ada kat tempat tu, kat tempat kerja, orang fed up, menyampah, stress because you are there. Kalau tak ada orang happy, baik pada kamu tak datang kerja ini. Bestnya, seronoknya, happynya. Contohlah ya. Dan kalau awak ada orang fed up menyampah, kalau awak tak ada orang seronok, kalau awak mati, apa orang kata? Alhamdulillah, akhirnya meninggal juga. Orang tua ni, sejak kecil aku terpaksa dengar cakap dia. Contohlah, janganlah sampai begitu ya. Ni contoh. Kan kata orang, mengata orang tak sedap, jadi kita bubur diri kita sebagai contoh ya. So mudah-mudahan tidak begitulah ya, mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Okey, nomor 1, bagaimana dealing with toxic environment. Change yourself 360. Yeah. So in fact, when you are changing 360 consistently, istiqamah,
meaning dah jadi tabiat lebih kurang 40 hari insya-Allah, maka environment akan terkesan dengan perubahan awak. Ya, luar biasa. Contoh yang Tok Abah dengar daripada guru Tok Abah Allahyarham Ustaz Arundin lebih kurang 40 tahun yang lepas. 40 tahun lebih kurang lah. Ya, beliau kata apa? Katalah kita berubah malam tadi ya, solat taubat, istighfar, maafkan orang ya, kita bermaafan, kita doakan jiran-jiran kita, doakan kawan kita. Contoh ya, perubahan kita buat. Kita tak pernah buat sebelum tu. Kalau malam dua malam lepas kita tak buat perubahan itu, kita jalan atas rumput pandang kita, no change. Jalan bawah pokok, tengok kita, tak ada vibration, tak ada aura. Ni kata Allahyarham Ustaz Arundin. Ya, jalan tepi longkang, katak tengok kita, terkelip-kelip dia. Apa makhluk Fadilah Kamsah ni? Contoh ya. Tapi kalau malam tadi, awak solat taubat first time. Solat taubat, istighfar 100 kali, maafkan semua orang, doakan jiran-jiran. Contoh ya. Contoh. Bila awak jalan tepi longkang, you know what happen? Katak dah tak kelip-kelip. Katak tengok awak, dikata apa? Katak tu, wahai Allah, kau ampunkan dosa Fadilah Kamsah ni sebab malam tadi dia solat taubat. Ni ulama cerita, oi. Ulama cerita. Tok Abah kata orang sharing balik. Lepas tu jalan bawah pokok pun, ya Allah, kau bagilah rezeki limpah ruah kepada Fadilah Kamsah sebab dia doakan jiran-jirannya malam tadi. Ampunkan dosa dia. Ya, nampak? So, bila kita berubah luar dalam, persekitaran akan berubah terhadap kita. Dahsyat kau, dahsyat Allah punya magical kan? Magical. Tu sebabnya Tok Agah keep telling my kids, keep telling everybody's kids yang sudah dengar, the onus is on us. We cannot change the environment. We cannot change the environment. Kalau environment kita toxic, you tak boleh ubah. Tapi you boleh ubah diri awak. Dan bila awak berubah, tu sebabnya Tok Abah create satu quotation, bila kita berdamai dengan diri kita, berubah ya, luar dalam. Bila kita berdamai dengan diri kita, Tok Abah punya quotation, kononnya Tok Abah buatlah ya. Bila kita berdamai dengan diri kita, alam sekitar akan berdamai dengan kita. When you find peace with yourself, the environment will make peace with you. Itu Tok Abah punya quotation. Tak tahu pinjam dari mana, kutip dari mana, tak tahu. Tapi itu yang Tok Abah cubalah buat. Kalau kita berdamai dengan diri kita, maka alam sekitar akan berdamai dengan kita. Ya. So, mudah-mudahan itu salah satu prinsip untuk menangani suasana yang toksik. Tak kisah di rumah, tapi fokus kepada tempat kerja lah sebenarnya ya, ataupun dalam masyarakat. Ya, jangan menyumbang kepada kebobrokan, ya, keburukan, ya, kebrengsekan. Sebab ada sahabat-sahabat dari Indonesia yang menonton sama, kebrengsekan, brengsek, ya kata orang Indonesia ya. Atuk nenek Tok Abah asalnya dari Jawa Tengah. Asal usulnya generasi ketiga sebelum Tok Abah ya. My grandfather from there, and then my father was born in Malaysia, and then here come the hero of the show, Tok Abah. Pagi-pagi lah, pagi-pagi nak masang muka relax. Okay, alright. Dan of course lah, cara kedua untuk menangani toxicity in our environment, is of course, ni klise yang Tok Abah dah sebut ribu-ribu kali. Jangan bosan ya, tolong jangan bosan. Sebab walaupun Tok Abah dah sebut ribu-ribu kali, tapi ramai masih terlupa nak buat. Yakni, doakan persekitaran, doakan kawan-kawan, doakan majikan, doakan kawan kerja. Dah buat ke belum? Tiap-tiap hari doakan awak punya subordinates, doakan bos, doakan pelanggan, doakan you punya shareholders. Ada ke? Kalau ada, tanya. Kalau tidak, don't worry, start today. Nothing is late as long as you are still alive. So doakan, maafkan dan bantu orang lain. Maka anda akan menyumbang untuk mencantikkan persekitaran, bukan menambah toxicity, tapi menambah kecantikan. Maafkan, doakan, bantu-membantu. Dan remember, I keep telling you guys, hantar gelombang sayang, hantar gelombang positif, hantar gelombang compassion. Wahai Allah, aku sayang hormat orang depan aku kerana Engkau ya Allah. Kau tolong betulkan orang depan aku ni kerana dia pun nak berubah jadi baik. Aku nak jadi baik, orang ni pun jadi baik, supaya suasana kami tidak toksik. Jadikan bos aku ni orang positif, tidak pilih kasih, tidak pilih bulu, tidak. Contoh.
Ya, jadikan kawan-kawan kerja aku ni jadi lebih aktif, lebih proaktif, ya. Bukannya malas, tak kisah, suka memonteng. Contoh, bukannya apa punya bangsa memonteng, tak berkat rezeki, no use. You don't know berkat tak berkat, itu Tuhan punya kuasa, ya. Tapi awak doakan dia untuk jadi lebih baik. Kita doakan orang lain dalam diam jadi lebih baik. Malaikat doakan kita untuk benda yang sama. Wow. Magic tak magic? Magical. Alright. Nombor 2. Nombor 3. Semalam seorang bertanya, because of our talk yesterday, our FB Live, ada seorang bertanya. Dia seorang pelajar. Bukan seorang pelajar. Ya, seorang pelajar. Belum bergraduate. Dia kata apa? Saya seorang pelajar di praktikal dekat satu agensi. Dan saya tengok saya punya senior pekerja-pekerja yang ada sangat toksik. Apa saya nak buat saya sebagai pelajar practical student? Kan bagus soalan tu kan? Sebab tu apa cakap tentang toxic environment. Dia ni sekarang tengah practical kat satu agensi. On the job training lah, ya. Attachment. Dan dapat pengalaman. Tapi dia tengok, ya Allah, banyaknya negativity, banyak toxic environment, ya. Gosip menggosip, kutuk mengutuk, ya. Ponteng sana, ponteng sini. Jadi dia komen minta nasihat kat FB Live punya, kita punya FB Live punya komen. Tapi tak banyak lah Tok Abah boleh beritahu. Tapi Tok Abah kata apa? 1, tolong doakan diri awak berubah jadi positif, dan semua environment awak berubah sama. Dalam diam doakan mereka, sebab doa orang yang diam, yang dalam diam diaminkan malaikat. Kedua, awak pilih dalam, takkan semua kat organisasi tempat awak attachment tu semua negatif. Cari orang-orang yang positif, rapatkan diri dengan mereka. Rapatkan diri awak dengan orang-orang yang positif walaupun tak ramai di tempat awak buat attachment ataupun practical training. 2. Yang ketiganya, minta nasihat, terus belajar, ya. Dan bertanya soalan yang baik-baik daripada orang yang positif ni agar dapat ilmu sebanyak mungkin. Jangan tunggu mereka ajar, bagi nasihat, bagi tip. Minta, tanya. Dan kalau kita tanya dengan sopan santun, semua orang bersedia untuk bantu kita, insyaAllah. Sebab you are no competitor, you are a practical student, bukannya pekerja kat situ. Kalau pekerja kat situ mungkin jadi cabaran. Aku ajar dia ni kan, dia naik pangkat, aku pula tak naik pangkat. Mungkin ada orang fikir begitu. Tapi awak seorang pelajar, you are not attached to that company yet. You are just a practical student. Dan ramai kalau nampak anda dapat that image atau title seorang student, mereka bersedia untuk mengajar, memberikan, berkongsi pengalaman dan ilmu mereka, insyaAllah. Take advantage. Be kind, be polite, be cooperative, be attentive. Mudah-mudahan mereka akan bantu anda. Itu yang nasihat Tok Abah semalam, ya, kepada pelajar yang bertanya. Bagus soalan tu. Baik. So, overhaul diri, doakan, maafkan, bantu mereka. Nombor 3, cari support group yang positif. Cari support group yang positif, ya, kawan-kawan group yang positif dalam organisasi yang toksik itu. Katalah awak jamaah sebuah masjid yang adalah faction, ya, ada macam-macam lah. Kadang bergrup-grup, berklik-klik sebab politik, sebab siasat, sebab satu pro vaksin, satu anti vaksin. Contoh. Yang ni satu dunia punya contoh, bukan Malaysia saja. Jadi mereka berpecah belah. Apalah kau ni tak ambil vaksin, sudahlah, janganlah mengutuk orang yang ambil vaksin. Mula kena bunuh dirilah, dah jadi robot lah, jadi bodoh, jadi mangsa lah, jadi kena tipu hidup-hidup. Dan semua orang ada idea masing-masing. Mereka pun dah istikharah. Awak dah istikharah ke? Tak nak ambil vaksin? Contoh. Ya, so I'm not against or pro mana-mana. Walaupun Tok Abah dah ambil vaksin Tok Abah. So jangan komen, ya. So awak tak, silakan. Tak nak, itu hak anda. Tapi janganlah kita membodoh-bodohkan orang lain. Kita tak tahu siapa yang benar-benar bodoh. Sebab Allah yang Maha mengetahui, ya. Ni kau tunggu apa bodoh lah kau, kena vaksin, kena tipu, dah jadi robot. Kau bukan orang lagi, robot. Sampai begitu, ya. Sampai terpaksa dikeluarkan daripada grup WhatsApp sebab terlampau memporak-perandakan. Very toxic. Itu dia. Dalam grup WhatsApp pun ada toxicity. Betul tak betul? Ada. 2-3 orang nak kata mangkuk kan marah, ya. Ada 2-3 orang yang memang katak puru lah. Katak puru ni beracun. Katak puru tu ada racun kat dia punya body.
Memang katak puru lah. Ini konsep yang Dewan Bahasa pun belum jumpa ni. Memang katak puru lah. Katak puru ni orang yang membawa toxicity kepada environment. Memang ikan buntal lah. Dalam ikan buntal ada racun. Dalam ikan buntal ada racun. Kalau makan ikan buntal tanpa membuang racun, boleh mati. Tapi orang Jepun punya delicacy, salah satu ialah ikan buntal. And they know how to remove that racun, that poison in the ikan buntal. Dan ikan buntal jadi delicacy orang Jepun. Google untuk dapat cerita yang sepenuhnya. Tok Abah baca berpuluh tahun yang lepas. So, orang tua kan, banyak yang dia baca. Jadi kerana dia ingat on the spot. Tanpa ingat dia punya reference yang tepat. But nowadays, maklumat ujung jari. Tabayun. Check it out, guys. Come. Yang masih bertambah ya. Walaupun dah setengah jam lebih kita bersama, masih bertambah. So, please like and share. Like dan share. Kongsi. Dapat sikit pun awak dapat pahala ya. Jom. Ingat, program kita diberikan oleh Premium Chocolate, minuman lazat berkhasiat, minum secawan, insya-Allah tertawan, diformulasikan dengan kasih sayang dan dinikmati dengan riang dan membawa kesan positif untuk mereka yang faham. Tahu apa? Excited. Tengok orang tua bangka umur 70 nak masuk 71, excited, seronok. Ya, tiap-tiap pagi sebab antara lain Allah punya kuasa sebab minum Premium Chocolate. Keduanya dibawakan oleh Please Come. Boss, this is about productivity in your company. Bagaimana nak menaikkan productivity dengan keseronokan dan joy of work. Motivasi dan kesukaan bekerja untuk menaikkan productivity. Dia kata apa seronok kerja aja, ini kursus untuk main-main. No. To increase your productivity, guys. To reduce absenteeism, untuk reduce MC. Kalau kita seronok, bahagia, bermotivasi, apa jadi? Jarang sakit, medical bill pun menurun untuk organisasi anda, untuk jabatan anda, untuk syarikat anda. Ada syarikat mengatakan reduce medical bill juta-juta, 50% reduce because of motivasi kerusakan mereka selepas Tok Abah bagi program kepada organisasi mereka. Mereka amalkan dan nampak medical bill yang berjuta tau. Because organisasi besar, berjuta mereka save. Ini dia, menaikkan productivity dengan motivasi yang besar bekerja. 23 February next Tuesday, guys. So bos-bos, hantar your staff to my webinar. Staff, mohon pada bos, cakap Tok Abah nak buat program yang meningkatkan productivity melalui program motivasi dan kesukaan bekerja. They will stand you, insyaAllah. Dah ramai dah, 100 lebih dah dan join ya. So berpuluh organisasi dah hantar staff, termasuk Bank Negara, LADAP, Kementerian Kesihatan, Kementerian Pendidikan, sahabat saya daripada PPD Batu Pahat, Segamat, memang tak putus-putus. Ada program Tok Abah, dia akan hantar. Terima kasih Tuan PPD, Tuan Haji, terima kasih. Baik, dan of course program kita dibuatkan oleh Tabung Korban. Jom kita menabung, jangan lupa kita kejar dunia, kejar akhirat. Jangan lupa akhirat kita. Kejar akhirat, jangan lupa dunia. Boleh kejar dunia, jangan lupa akhirat, seimbangkan. Maka anda atas landasan betul untuk menyumbang kepada environment. Environment jadi positif. Jangan menambah toxicity dalam environment. Okey, nombor 4. So, satu kata seorang sarjana, salah satu cara untuk menangani toxicity di environment, benda yang toxic di persekitaran ialah cari jalan untuk unwind yourself after work. Artinya awak cuba kata tu betulkan diri kita, bersihkan diri kita balik. Kita recharge balik. Senanglah, recharge balik diri kita kata petang. Sebab tempat kerja toxic, jadi awak kadang stres dengan toxicity. Apa nak buat? Petang-petang pergi exercise, unwind, exercise ke, minum, ngeteh dengan kawan-kawan. Ngeteh jom kerja. Habis je, okey kawan, jom ngeteh kejap. Kat kedai Jawa ni, kat kedai kalau kat Bangi banyak tempat, termasuklah Mak Kimbong. Bukan nak iklan Mak Kimbong sebab Tok Abah pun belum pernah singgah pun. Mak Kimbong kata my son, kata cucu Tok Abah pun kata, oh Mak Kimbong Tok Abah, Mak Kimbong sedap. Tok Abah kalau pergi kat Mak Kimbong, insyaAllah minum percuma. Sebab dah iklan kan. Tak adalah. Oh ya, Tok Abah semalam kat Pak Tam Cafe, kat Putrajaya Hospital. Tok Abah tunggu Tok Mak, dah ada medical check up. So Tok Abah pergilah minum kejap. Bos kafe Pak Tam yang sambut Tok Abah, dia tolong bawakan Tok Abah punya tray. Tok Abah makan apa? Tengok ramai nurse makan mie rebus sedap. Mie rebus dia sedap ke Tok Abah, kata nurse tu. Tok Abah pun minta mie rebus, teh tarik kurang manis,
Lepas tu ambil buah-buahan, ya. Yang bawakan tu apa? Bos dia. Tauke dia kat situ, ya. Lepas tu dia minum. Lepas tu tak apa nak beratur nanti tu minum makan dulu and then settle the bill. Lepas tu tengah nak makan, cashier datang, Tok Abah dah ada orang bayarkan Tok Abah. Tok Abah tahulah tauke yang tu belanja melang, ya Allah kesiannya. Best. Terima kasih Ji. Terima kasih Ji, ya. Terima kasih. Semalam Tok Abah punya pengalaman. Memang betul lah Tok Abah muka welfare. Muka welfare betul Tok Abah. Ke mana Tok Abah minum pun 89%, 80%, 90% orang akan belanja. Sebab muka layak dia belanja. Faham ke? So pagi ni Tok Abah nak settlekan masalah bil air kat Sepang. Kalau nampak Tok Abah, kalau berani belanjalah. Kalau berani tak apa, Tok Abah pun boleh belanja, andai minum sama-sama, ya. Kita minum pagi ni insya-Allah. So rupanya untuk unwind ourselves, kita kat tempat yang toksik. So tiap-tiap petang sebelum balik kita unwind, minum, kawan-kawan bermain takraw ke, main carom ke, sebentar lah exercise. Dulu Tok Abah masa muda-muda, habis saja work, Tok Abah main pingpong dengan kawan-kawan. Tok Abah taklah hebat mana, tapi main dalam 20 minit, ya Allah, peluh. 20 minit, berpeluh-peluh. Cukup, balik senyum, happy, ya. Dan sebab dah unwind, jumpa keluarga dan anak-anak, happy sangat. Dan Tok Abah sebelum balik rumah mesti programkan otak, wahai Allah, aku dah kerja, walaupun suasana kerja tempat Tok Abah ni dulu kat Pusat Pengembangan Pendidikan Lanjutan, kata orang UPM itulah jabatan pusat yang paling happy, paling ceria, paling sopan santun, kata mereka. Sebab kami memang didik staf kami, suasana kerja memang kita membantu. Kita Pusat Pengembangan dan Pendidikan Lanjutan, extension. We extend the knowledge from UPM to the society. So kita berjumpa dengan masyarakat, kita memotivasikan masyarakat. Jadi kalau kita kurang sopan, sombong, toksik, ya, cakap tak serupa bikin, kita membantu masyarakat untuk berubah. That was our job. Especially Tok Abah di masa itu di Jabatan Komunikasi, ketuanya. Jadi Tok Abah pun pesan pada semua staf, ya, jadi yang terbaik, sopan santun, yang sedia membantu. Jangan takut, Allah bantu kita. So memanglah semua student yang datang kami daripada fakulti ni, tapi kat pusat pengembangan ni lain dia punya environmentnya. Semuanya senyum, baik-baik, peramah. Kata memang that is our job. Ya, kita nak tolong orang, ya, nak tolong masyarakat, nak sampaikan maklumat ke masyarakat. Jadi kita start dengan pelajar dahulu. Memang that is part of the, so memang Tok Abah bersyukur sangatnya latihan kami terima pun, dan kami melatih orang lain untuk membentuk suasana yang positif dan kondusif, ya, bukannya toksik. Itu sebabnya Tok Abah excited sangat, ya. So Tok Abah programkan otak, ya Allah, aku balik nak jumpa keluarga yang aku sayang, jadikan aku positif, senyum, tak stres, ceria, good mood. Itu yang Tok Abah pesan kat diri Tok Abah. Dan alhamdulillah bila sampai ke rumah, senyum, seronok, kurang stres, dan mudah-mudahan tidak membawa toxicity kat rumah. Unwind before you go back from your work, because suasana tempat kerja awak mungkin toxic. Unwind dahulu. Exercise boleh, ngetes sebentar boleh, do something, programkan otak boleh, dan sebagainya. Alright. So Tok Abah nak wrap up sekarang, ya. Ya, dan last kali ialah dan last kali nombor 5 lah, ya, nombor 5 untuk hari ni. Besok kita sambung kalau panjang umur, ya, dan kalau ada masa, ya. So stay positif. Kita akan nombor 5, stay positif, belajar untuk sentiasa cuba jadi tadilah ikan kembung tadi, ya. Walaupun persekitaran toksik, kita pesan kat diri kita, memang orang lain mungkin toksik, orang lain masam muka, aku kena ingat orang yang cemerlang ialah orang yang sentiasa bersangka baik. Be that person. Orang yang cemerlang ialah orang sentiasa bersangka baik, sentiasa mengubah dirinya ke arah yang positif, sentiasa kata tu membawa kesan yang positif pada orang lain, jadi aset kepada dunia, dan sopan santun. Orang yang toksik tak sopan santun. Dia memang suka mengumpat, mengata, muka pemuka, masa mencuka, ya. Orang toksik, tapi jadilah orang yang positif, orang yang jadi aset kepada environment, kepada orang lain, ya. Kita sentiasa menyumbang kepada kepositifan kepada environment. Ya. So ingatkan diri kita bahawa biarlah suasana aku negatif, tapi aku nak jadi macam ikan kembung, aku takkan masin. Walaupun sekitar aku ialah air masin,
selagi aku belum mati, aku tak akan jadi ikan masin. Ya, so itu prinsip yang kita pegang. Ya, itu doa yang kita lafazkan, yang kita pohon, itu ilmu yang kita cari dan amalkan, maka kita akan stay positif, belajar jadi macam ikan kembung. Why ikan kembung? Yalah, nama pun ikan kembung. Mudah-mudahan kita kembung dengan ilmu, kembung dengan happiness, kembung dengan sopan santun. Kembung mean ada bubble lah, ya, positif lah, gitulah. Ya. Okey, cukup. Perut pun dah tak sedap ni. So, Tok Abah ucapkan selamat pagi, ya, selamat hari lahir, salam sayang, ya, selamat pengantin baru, selamat bertugas, selamat menjalankan apa pun yang terbaik, be your best, ya, dan mudah-mudahan anda dirahmati oleh Allah sekeluarga, ya. So, tolonglah jadikan hari ini hari yang terbaik. Mana tahu hari ini hari kita yang terakhir. Be an asset to yourself, to your family, to your community, to the world at large. Ya, so mudah-mudahan kita akan membentuk legasi yang positif kepada persekitaran. Illa liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.